Okey, so hari ni kita nak belajar pemfaktoran. Okey, pemfaktoran dengan menggunakan kalkulator. Okey, kita nak faktorkan apa? Kita nak faktorkan yang ada 3 jenis ni ah. Yang macam E kuasa 2, okey, tambah 16E tambah 64. Okey, yang ada 3 jenis keluarga ni lah Okey. So macam mana nak gunakan kalkulator? Okey, contohnya hari tu cikgu dah ajar cara manual kan. So kali ni nak ajar guna kalkulator. Okey, senang je. Okey, contohnya soalan nombor 3 ni Okey, E kuasa 2 tambah 16E tambah 64. Okey, E kuasa 2 tambah 16E tambah 64. Okey, sebelum tu kita labelkan yang mana A, B, C, okey. Okey. Yang ni adalah A, ni B, yang ni C. So C nombornya 64 positif positif 64, B positif 16, A. Okey, kalau E kuasa 2 nombornya apa? Jadi nombornya adalah 1 tapi dalam soalan dia tak buat 1 lah sebab nanti orang ingat L. So dia tak buatlah 1. Tapi kamu tahulah ini adalah 1 nombor 1. Jadi A adalah 1. Okey, kemudian tekan kalkulator kamu. Okey, ni kalkulator ni lainlah dengan brand kamu punya kan. Kamu punya brand Casio kan. Okey, brand Casio. So kalkulator yang ni brand dia lain sikit tapi sama je cara dia. Tekan mode 3 kali sampai jumpa equation 1. 1 ni, okay, tekan 1. Lepas tu unknowns, tak payah tekan apa-apa, just buat ni je, arrow anak panah ke kanan. Kemudian dia tanya degree apa. So kamu tekan degree 2. Okey. Dia tanya A. A nak masukkan nombor apa? Kamu masukkan A nombor 1. Okey. Sebab di sini 1 kan. A dia. Okey. Jadi masukkan A 1 sama dengan B masukkan 16. Sama dengan C masukkan nombor 64. Kan positif 64. So tulis je 64. Sama dengan. Okey, dia akan bagi nilai X1. Maksudnya nilai X yang pertama adalah negatif 8. Okey, kemudian dia X kedua pula. X kedua pun nilai dia adalah negatif 8. So dia akan ada dua nilai negatif 8. Tapi kalau kamu punya kalkulator tu, Casio tu, dia akan, kalau misalnya dua nilai tu sama, negatif 8 dengan negatif 8, dia tunjuk sekali je. Okay, dia tunjuk sekali je, iaitu X1 sama dengan negatif 8. Dia takkan tunjuk yang X kedua tu. Kalau kamu tekan sama dengan, dia tanya nak masukkan A tu apa. So kalau macam tu, maksudnya kamu anggaplah kalau dia tak bagi nilai X yang kedua ni kan, so kamu anggaplah X kedua tu adalah nilai yang sama dengan yang X yang pertama tadi tu, iaitu negatif 8. So X kedua pun negatif 8. Kalkulator brand Casio dia macam tu kalau dua nilai yang sama, macam negatif 8 dengan negatif 8 ni ditunjuk sekali je. So kamu anggaplah dua-dua nilai tu X1 dan X2 adalah negatif lah 8. Okay. Okay, dalam kalkulator dia tunjuk huruf X. Tapi dalam soalan kita ni adalah E. Okay, so kamu tukarkanlah E E pertama dengan E kedua. Okay. Selepas dah siap yang ini, kita pun buatlah bracket. Okay, buatlah 2 bracket. So kita buat E. Okay, kamu tengok sini. Kalau sini negatif 8, dalam bracket kamu buat tambah 8. Okay, yang ni pun sama. Kalau dalam sini, nilai E yang kedua ni negatif 8. Dalam bracket buat E tambah 8. Ni mesti opposite, berlawanan. Okay, kenapa nak kena buat macam ni? Sebab bila kamu cari nilai E, contohnya kan E tambah 8 ni kan, nak tahu nilai E tu apa. So kamu akan buat E tambah 8 sama dengan kosong. So E sama dengan kosong. Yang ni pindah positif 8, pindah jadilah negatif 8. So E sama dengan negatif 8. Tu yang dapat E sama dengan negatif 8. Okay. Sebab itulah dalam bracket kena buat E tambah 8. Yang ni pun dalam bracket kena buat E tambah 8. Supaya nanti nilai E jadi negatif lah 8. Okay. Okay. Selepas dah siap masukkan dalam bracket, kita pun double check balik Adakah E darab E dapat E kuasa 2? E darab E dapat tak E kuasa 2?
Dapat kan? Jadi kan E kuasa 2. 1 E kuasa 2 tu, E kuasa 2 tu maksudnya 1 E kuasa 2 lah ya. Okey, so dapat. Jadi perfaktoran kamu ni adalah betul. So itulah jawapannya. Okey, E tambah 8, E tambah 8. Ni cara guna kalkulator. So dia lajulah sikit banding dengan cara manual. Kalau manual kan kena buat jadual kan. Okey. Lepas tu, kalau kamu double check balik pun, kalau kamu kembangkan ni, bracket ni, kamu akan dapat balik jawapan yang ni. Kalau tak percaya cuba kembangkan. E darab E equals 2. Yang ni. E darab 8 ni positif kan? Positif 8E. Yang ni 8 darab E positif 8E. Yang ni 8 darab 8 positif 6, 16. So E kuasa 2. Yang ni selesaikan. 8E tambah 8E. 8 tambah 8 positif 16 kan. So positif 16E. And then tambah 16. Sama tak macam yang atas ni. E kuasa 2 tambah 16E tambah 16. Sama kan? E kuasa 2 tambah 16E. 8 darab 8 bukan 16. 8 darab 8 64. Okey, silap Okey. So jawapannya E kuasa 2 tambah 16E tambah 64. So sama tak macam yang atas ni? Sama kan? E kuasa 2 tambah 16E tambah 64. Okey. So betul lah kamu punya pemfaktoran ni. So betul pemfaktoran kamu. E tambah 8, E tambah 8. Yang tadi tu silap tadi 8 darab 8 64 bukan 16. So tu careless namanya. Okey, next. Jadi kita tengok soalan yang lain pula. Nombor 4 ni. Okay, ni Y kuasa 2 tolak 18Y tambah 81. Okay, saya nak buat pemfaktoran menggunakan kalkulator. Okay. So soalannya adalah Y kuasa 2 tolak 18Y tambah 81. So Y kuasa 2 ni kamu tahulah dia 1 So 1 tu ni A. Yang ni B. B nilai dia negatif 18. So nanti dalam kalkulator pastikan masuk nilai negatif 18. Kemudian C nilai dia 81. Positif 81. Okay. Kita pun masuk dalam kalkulator. Okay, kita tekan on. Okay. Kalkulator ni pastikan, okay, dia tanya A tu apa? Sebenarnya kan kalkulator ni, kamu boleh je nak clearkan kalkulator. Okay, macam nak cara nak clearkan kalkulator, nak cleankan kalkulator supaya dia tak ada dalam mode equation. Kamu tekan shift, mode, V, sama dengan. Maksudnya kalkulator kamu ni dah jadi normal balik lah ya. Tapi kalau nak pergi ke equation yang nak masukkan nilai A, B, C ni, kamu tekan balik mode. Tekan equation 1. And then unknown tu tak payah. Tekan arrow anak panah ke kanan. Dia tanya degree apa. Tekan 2. Okay, dia tanya A. A nak masukkan apa? A masukkan 1. B masukkan negatif 18. So tekan negatif 18. C masukkan 81. Okay, sama dengan dia akan bagi nilai X1 9. Okay, lepas tu sama dengan X2 pun 9 juga. Okey, dia akan ada dua nilai ya sebab kita nak buat dua bracket kan. So mesti ada dua nilai lah. Tapi yang pakai calculator Casio dia akan tunjuk nilai 9 je kan. X1 9. Nanti kamu cari S2 dia dah tak ada dah S2. Dia kan kalau kamu nak cari sama dengan S2 dia tak ada dah. Dia tanya pula A nak masukkan nilai apa pula. Kalau macam tu kamu anggaplah X yang kedua tu adalah 9 juga. Dia kalau calculator Casio ni kalau nilai dia sama kan macam 9 dengan 9 dia tunjuk sekali je. Okay. So kamu angkatlah dua-dua nilai tu X1 9 X2 pun 9 juga. So jangan confuse Okay, jangan pelik pula kenapa nilai dia satu je. Tapi sebenarnya nilai dia ada dua nilai tapi sebab nilai dia yang sama dia tunjuk sekali je lah. Okay. So kamu tahulah yang ni X1 9 X2 9. Okay, dalam soalan dia tak pakai X, dia pakai Y. So kamu betulkanlah kat sini Y. Okay. Y yang pertama 9. Y yang kedua 9. Okay, lepas tu kita pun buatlah dua bracket. Okay. So kalau Y sama dengan 9, positif kan. So dalam bracket buat, kalau positif,
dia punya opposite berlawanan dia adalah negatif kan. So tolak 9. Yang ni Y yang kedua ni pun Y. Nilai dia positif 9. So dalam bracket buat negatif lah. Okay. Opposite kan berlawanan. So tolak 9. So jadilah Y tolak 9. Y tolak 9. Okay. Lepas tu kita pun double check. Ya ke? Y darab Y ni dapat tak? Y kuasa 2. Y darab Y. Yelah Y kuasa 2 betul kan? So inilah perfaktoran kamu yang betul. Okay, Y tolak 9, Y tolak 9. Kalau tak percaya, bolehlah kembangkan. Kan kalau rajin tu, kembangkanlah. Jadi tak macam yang atas ni. Okay, Y darab Y, Y kuasa 2. Yang ni, Y darab negatif 9, negatif 9Y. Yang ni, negatif 9 darab Y, negatif 9Y. Yang ni, negatif 9 darab negatif 9, positif kan? Positif 81. So, dia akan jadi Y kuasa 2. Okay, yang ni negatif 9 tolak negatif 9. Negatif 9Y tolak negatif 9Y. Tekan kalkulator. Negatif 9 tolak 9. Jawapannya akan jadi negatif 18 kan. So negatif 18Y tambah 81. Sama kan? Sama. So perfaktoran kamu ni betul lah. Y tolak 9, Y tolak 9. Boleh. Selalunya kita tak payahlah nak double check. Semua kita hanya perlu double check yang pertama tu je, yang first tu je. Double check yang ni je. Sekejap Kita hanya double check yang ni je. Okay, yang Y dengan Y ni je. Kalau Y darab Y dapat, Kalau Y darab Y dapat Y kuasa 2. Okay, dapat Y kuasa 2 sama macam ni Y dengan kuasa 2. Maksudnya yang lain pun semua betul. Okay, yang lain pun semua betul. So tak perlulah nak check semua. Okay. Okay, so inilah pemfaktorannya. Okay, next. Kalau kita pergi soalan nombor 5 pula. Okay, M kuasa 2 tambah 3M tolak 10. Okay. Kita pergi yang tu. M kuasa 2 tolak, M kuasa 2 tambah 3M tolak 10. Okay, so M kuasa 2 tu maksudnya nilai sini 1 lah. Okay, jadi ni adalah A, B dia positif 3, C dia negatif 10. Okay, kalkulator. Dia tanya, sekejap. Okay, sekejap. Okay, dia tanya nak masukkan A tu apa? A masukkan 1, B masukkan positif 3. Tak perlu buat positif buat 3 je. Kemudian C masukkan negatif 10. Tekan negatif 10. Sama dengan, dia akan bagi nilai X yang pertama 2. Kemudian X yang kedua dia akan bagi negatif 5. Kalau ada dua nilai yang berlainan, kalkulator Casio kamu tu dia akan tunjukkan dua nilai lah. 2 dengan negatif 5. Okey, yang kalau dia tunjuk sekali tu kalau nilai dia sama macam ni kan. 9 dengan 9. Dia tunjuk sekali je. Tapi kalau nilai yang berlainan 2 dengan negatif 5 dia akan tunjuk. X1 2, X pertama 2, X yang kedua nilai dia negatif 5. Okey, lepas tu masuk dalam kalkulator. Buat bracket. Okey, kita buat bracket. Kejap sebelum tu yang ni bukan X, ni adalah M. So betulkanlah yang ni M ya. M pertama dengan M kedua. Okey, kalau M pertama nilai dia 2, positif 2. So dalam bracket buat M tolak 2. Ni mesti berlawanan. Kemudian kalau M yang kedua ni negatif 5. So dalam bracket M tambah 5. Okey, kemudian kita double check. Tak perlulah double check semua, kita hanya double check yang ni je Okey, M darab M. Jadi tak M kuasa 2? Jadi kan? So betul lah perfaktoran ni. Iaitu M tolak 2, M tambah 5. Okey, next. Last, kita pergi yang K pula. Ni soalan nombor 6. K kuasa 2 tolak 7K tambah 12. Okey. K kuasa 2. K kuasa 2 tolak 7K tambah 12. So K kuasa 2 maksudnya 1 lah. Okey. Ni adalah nilai A. Ni B. Yang ni C. Okey, masuk dalam kalkulator. Okey, dia tanya A tu apa? A masukkan 1. B masukkan negatif 7. Okay, C masukkan positif 12 kan. So buat je 12. Okay, sama dengan dia akan bagi nilai X pertama tu 4. Kemudian X yang kedua 3. So 4 dengan 3. Tapi dalam ni dia bukan pakai X, dia pakai K. So kita buat K. K pertama dengan K kedua. Okay. Okay. Kemudian kita pun buatlah bracket. Kalau K ni nilai dia positif 4. So dalam bracket buat K tolak 4.
Kalau ni K dia positif 3. So dalam bracket K tolak 3. Kemudian nak double check K darab K. Dapat tak macam yang atas ni K kuasa 2? Dapat kan? So betul lah perfaktoran kamu ni. Okay. K tolak 4. K tolak 3. Okay. 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 Untuk kalkulator ni, dia hanya untuk soalan yang nilai dia positif tau macam ni. Maksud cikgu kan, yang positif tu macam mana yang macam ni Tengok yang depan ni macam E kuasa 2 ni kan positif lah kan. Positif E kuasa 2, positif Y kuasa 2, positif M kuasa 2, positif K kuasa 2. Tapi kalau dalam soalan tu dia buat macam ni, negatif K kuasa 2 tambah 7K tambah 12, kan dia negatif kan. Maksudnya negatif 1 kan. Kalau dia negatif, tak boleh. Tak boleh guna kalkulator Kamu kena guna cara manual. Okay, try and error. Kalkulator ni hanya untuk nilai yang positif je. Positif yang bahagian depan ni bahagian depan. Ini boleh. Okey. Kalau negatif je tak boleh. Macam ni 4P kuasa 2 ni pun positif juga. So boleh guna kalkulator. Okey, kita masuk dalam kalkulator untuk soalan nombor 7. Okey, nombor 7. 4P kuasa 2. 4P kuasa 2 tolak 6P tolak 10. So kamu masukkan A dia 4, B dia negatif 6, C dia negatif 10. Okay, masuk dalam kalkulator. Okay, A 4, B negatif 6, C negatif 10. Okay, sama dengan dia akan bagi nilai X yang pertama 2.5. Okay, cikgu tak nak perpuluhan. Tukarkan kepada pecahan, dia akan jadi 2/1/2. Okay, saya nak tukar pecahan, tekan ABC tadi, okay. Okay, so X yang pertama 2/1/2. Dia jadi pecahan bercampur. Okay, tu X yang pertama. Kemudian X yang kedua, nilai dia negatif 1. Okay, so pecahan yang bercampur ni, tukarkan kepada tak wajar. So dia akan jadi apa? 2 darab 2, 4, 4 tambah 1, 5. So 5/2. So ni adalah X yang pertama. Lepas tu X yang kedua negatif 1. Okay, dalam soalan kita tak pakai X, kita pakai P. So kamu betulkanlah ni P Ni P, ni P. Yang ni P. Kita kena betulkan huruf dia sebab kalaulah kamu terbuat jawapan contohnya macam ni kan. Macam jawapan dia dalam soalan ni pakai K. Tiba-tiba kamu terbuat X tolak 4, X tolak 3. Dah jadi salah sebab kamu guna X. Sebab X darab X, X kuasa 2. Sepatutnya apa? K kuasa 2 kat sini. So kena betulkan awal-awal supaya kamu tak careless. Kalau dia pakai K, make sure dalam bracket tu adalah K. Macam ni kan. Dia pakai P, make sure dalam bracket dia adalah P. Okay. Jadi P yang pertama nilai dia 5/2. Okay, macam mana nak buat bracket? Kita ada 2 bracket. So tadi P pertama kan nilai dia 5/2. Positif 5/2. So kalau positif 5/2 dalam bracket adalah tolak 5/2. Okay. So jadilah P tolak 5/2. Okay, nilai P yang kedua negatif 1. So dalam bracket P tambah 1. Dia kena macam tu. Opposite. Kalau ni negatif ni positif. Okay, sekarang ni pecahan pecahan. So dalam bracket tak boleh ada pecahan. Macam tak nak jadikan dia pecahan. Yang 2 ni kamu bawa dia ke sini. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2 bawa ke P. Okay, 2 darab P dia akan jadi 2P. Okay. Itulah maksud dia naik ke atas. 2 darab P jadi 2P. So 2P tolak 5. Yang ni P tambah 1. Okay, lepas tu kita double check. Jadi tak 2P darab P ni jadi tak macam ni 4P kuasa 2. Kalau tak jadi, kamu kena adjust dia. Okay, kita pun check. 2P darab P. Dia jadi apa? 2P kuasa 2. Lain kan? Sepatutnya kat sini 4P kuasa 2. Yang ini 2P kuasa 2. Okay, kat mana kita nak adjust supaya dia jadi 4P kuasa 2? Maksudnya kan, kamu nak buat apa ni? Ni 2P, dah 2P. So yang P kat sini ni, kamu buat dia 2P. Okay, supaya dia akan jadi apa? 2P darab 2P jadi 4P kuasa
2. Okey. Barulah sama dengan yang soalan atas tu. Okey, sekarang ni kalau kamu nak sini nak buat 2P, maksudnya kamu kena darab 2 lah, betul tak? So kamu kena darab 2 lah macam ni. Maksudnya 2 darab P jadi 2P. 2 darab 1 dia akan jadi 2. Okey. Maksudnya 2 tu dia kena darab semua. 2 darab P, 2 darab 1. Dia tak boleh lah 2 darab P je kalau nak darab dengan 2, P ni nak darab dengan 2. Make sure 2 ni pun kena darab dengan 1 juga. Okey. So dia akan jadi, perfaktoran ni dia akan jadi 2P tolak 5. Yang ni 2 darab P, 2P tambah 2 darab 1 jadi 2. So jadilah 2P tambah 2. So 2P darab 2P, dia akan dapat berapa? 4P kuasa 2. Sama kan? 4P kuasa 2. Mana ni 4P kuasa 2 ni. Sama. So perfaktoran ni adalah betul. Okay, so kat sini make sure 2P tambah 2 2 darab P, 2 darab P, 2 darab 1. Make sure kena darabkan semua tu. Nak kena darab, ni semua kena darab dengan 2. Okay, yang ni semua kena darab dengan 2. Baru betul Okay. So settle yang itu. Kalau kamu tak percaya, kamu terbaiklah double check. Yang ni, kembangkanlah 2P darab 2P. 2P darab 2. Negatif 5 darab 2P. Negatif 5 darab 2. Okay, untuk double check kan. So dah akan betul lah ya. Sebab yang depan ni dah betul. So semua betul. Okay, next. Nombor 8. Okay, nombor 8 ni. 12K kuasa 2 tolak K tolak 6. Okay, ni positif kan. Okay, so boleh guna kalkulator. Cuma dia 12. Dia 12 kamu kena adalah step-step dia untuk kamu adjust. Okay. So soalan ni apa? 12K kuasa 2 tolak 1K tolak 6. So A adalah 12. B ni tolak K ni maksudnya tolak 1K ya. So B tu adalah negatif 1. Okay. And then C adalah negatif 6. Okay, masuk kalkulator. Okay, dia tanya A tu apa? A nak masukkan 12. B nak masukkan negatif 1. C nak masukkan negatif 6. Okay, sama dengan. Dia akan bagi X yang pertama nilai dia 0.75. Okay, dia tak boleh perpuluhan ya. Jadikan dia pecahan, tekan A, B, C. So, dia akan dapat 3/4. Jadi, X pertama dapat 3/4. X kedua, okay, dia bagi negatif 0.66. Okay, tekan A, B, C. So, dia akan nilai negatif dia apa? Negatif 2/3. So, nilai dia negatif 2/3. Okay, dua-dua pecahan. Okay, sebelum tu tengok balik. Ni K. Jadi, kamu tukar awal-awal K. Ni K. Yang ni K. So, ada dua nilai K. Okay, kita buat dua bracket. Kalau nilai K dia 3/4 positif. So, dalam bracket buat K tolak 3/4. Yang ni, nilai K yang kedua ni negatif 2/3. So, dalam bracket buat K tambah 2/3. Okay, kemudian dalam bracket pecahan tak boleh ya. So yang ni 4 ni bawa ke sini ke atas. So jadilah 4 darab K. So 4 darab K, 4K lah. 4K tolak 3. Yang ni 3 ni bawa ni atas. 3 darab K jadi 3K. 3K tambah 2. Okay, kita pun double check. Adakah 4K darab 3K ni jadi macam 12K kuasa 2? Okay, 4K darab 3K. 4 darab 3, 12. 12K kuasa 2. Sama kan? 12K kuasa 2. So, perfaktoran kamu ni betul. Okay. 4K tolak 3, 3K tambah 2. Tak perlulah nak double check semua. Kamu check yang depan je. Kalau depan ni dah betul, maksudnya semua betul. Okay. Okay, itulah contoh-contoh soalan. Okay. Okay, contoh lain pula. Ada contoh lain. Okay, dah habis sampai nombor 8. Okay, 9 ni dah lain dah cara dia. Dia pakai teknik yang ni cikgu dah ajarkan hari tu. Okay. Okay, ni cikgu ada dalam video ada. So, kamu boleh tengoklah tips ni dalam video yang nanti yang cikgu akan send. Okay, kita pergi contoh soalan buku teks pula. Buku teks. Dalam soalan buku teks, cikgu ambil soalan dalam buku teks iaitu 2M kuasa 2 tolak 11M tolak 6. Okay. So, ni positif 2M kuasa 2 ni positif. So, kita boleh guna kalkulator. Yang tak boleh guna kalkulator tu kalau dia buat negatif 2M kuasa 2 tolak 11M tolak 6. Ni negatif ni. Kalau negatif,
tak boleh guna cara kalkulator, dia kena buat cara manual, try and error. So benda tu cikgu akan ajar dalam video yang seterusnya. Okay, hari ni kita fokus untuk guna kalkulator je soalan yang boleh guna kalkulator. Okay, 2 ni A, yang negatif ni B negatif 11, C negatif 6. Okay, masuk dalam kalkulator, dia tanya A nak masukkan apa? 2. B nak masukkan negatif 11. C nak masukkan negatif 6. Okay, sama dengan X pertama nilai dia 6. Lepas tu X yang kedua nilai dia negatif 0.5. Okay, jadikan dia pecahan, tekan A, B, C. So dia akan bagi negatif 1/2. So negatif 1/2. Okay, so dalam soalan ni dia pakai M. So kita buatlah, betulkan balik nilai dia adalah M ya. So M pertama dengan M kedua. Okay, lepas tu masuk dalam bracket. So kalau M dia positif 6, dalam bracket buat M tolak 6. Yang ni kalau negatif 1/2, dalam bracket buat tambah 1/2. So kat sini ada pecahan ni, 1/2. So bawa ke atas, 2 darab M jadilah 2M. Okay, so 2M tambah 1. Yang ni M tolak 6. Okay, kita double check. M darab 2M, adakah sama macam 2M kuasa 2 ni? Okay, kita tengok. M darab 2M. Okay, 2M kuasa 2. Sama kan? Sama. So, bila sama, yang lain pun semua sama. Yang lain pun semua samalah. Okay, sama macam ni. So, tak perlu double check yang lain-lain tu. Kita hanya double check yang first je. M darab 2M, 2M kuasa 2. So, yang lain pun semua sama jugalah. Okay. Kalau kamu kembangkan, kamu akan dapat balik yang ni. Yang 2M kuasa 2 tolak 11M tolak 6. Jadi perfaktoran kamu ni betul. Okay. Okay, macam tu je. Senang tak? Okay, senang kan? Okay, next. Soalan buku teks lagi cikgu ambil. 9F kuasa 2. 9F kuasa 2 tolak 12F tambah 4. So, ni A dia 9. Yang ni B dia negatif 12. Yang ni C dia 4. Okay, masuk kalkulator. A masukkan 9. B dia masukkan negatif 12. C masukkan dia 4. Dia akan bagi nilai dia. X yang pertama 0.666. Okey, jadikan dia pecahan, tekan A, B, C. So X pertama dia adalah 2/3. X yang kedua 0.66 lagi. Okey, tekan A, B, C. X yang kedua adalah 2/3. Okey. Oh, sama kan nilai dia. 2/3. So dalam kalkulator yang kamu punya Casio tu, dia akan tunjuk, kalau dua nilai yang sama, dia akan tunjuk sekali je. So kamu anggaplah yang nilai yang kali kedua pun nilai yang sama juga macam nilai yang pertama ni. Okay. Bukan bermaksud kalkulator kamu tu rosak. Sebenarnya kalau nilai dia sama, 2/3 dia akan tunjuk sekali je. Tu Casio punya kalkulator. Kalau kalkulator yang brand Neckel ni, dia tunjuk X pertama dengan X kedua walaupun nilai dia sama. Dia lain brand, lain lah cara dia. Okay. So kita buat bracket. Kalau nilai dia 2/3. Oh tak, sebelum tu kita tengok balik. Ni F. Kalau F, kita pun betulkan dulu. Ni F pertama, yang ni F kedua. Okay. Jadi nilai F 2/3 positif. So dalam bracket buat F tolak 2/3. Yang ni pun F yang kedua ni 2/3. Nilai dia positif. So dalam bracket F tolak 2/3. So dalam bracket dia tak boleh pecahan kan. So 3 bawa ni atas, darab. Yang ni pun 3 ni pun bawa ni atas. Dia akan jadi darab. So 3 darab F, 3F lah. So 3F tolak 2. Yang ni pun 3F tolak 2. Okay, kita double check. Adakah 3F darab 3F ni dapat 9F kuasa 2? Okay, kita pun check. Okay, 3F darab 3F. 3 darab 3, 9F kuasa 2. Sama kan? Sama kan? 9F kuasa 2. So, perfaktoran kamu ni adalah betul. Okay. Kalau kamu kembangkan semua ni, kembangkan ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni, kamu akan dapatlah jawapan dia macam ni. 9F kuasa 2 tolak 12F tambah 4.
Tapi tak perlulah nak kembangkan semua. Kita hanya double check yang first ni je. 3F dapat 3F. Kalau dapat 9F kuasa 2 ni. Okay, sama macam ni. 3F kuasa 2. So betul lah kamu punya pemfaktoran tu. Okay. Ada lagi tak soalan lain? Okay, contoh soalan lain pula. Ini pula. Okay, kalau guna kalkulator ni laju dah sikit ya. Dia nak jawab pemfaktoran je ni. So kalau nampak soalan pemfaktoran, guna je kalkulator Tapi dengan syarat nilai yang pertama ni mesti positif. Kalau dia jadi negatif macam ni, negatif 2M kuasa 2, tu tak boleh guna kalkulator. Dia kena guna cara manual. Lepas tu adalah try and error. So dia lambatlah sikit nak dapat jawapan. Okay. So ni A je 2, yang ni B je 4, yang ni C je negatif 16. Okay, masuk kalkulator. Okay, dia tanya A nak masukkan apa? 2. B nak masukkan 4. C nak masukkan negatif 16. Okay, dia bagi tahu X yang pertama nilai dia 2. Okay, lepas tu X yang kedua nilai dia negatif 4. Okay, jadi okay, sebelum tu tengok dulu dalam soalan. Dalam soalan dia tak guna X, dia guna M. So betulkanlah yang ni M yang pertama, yang ni M yang kedua. Okay, kita buat 2 bracket. Nilai M dia positif 2. So dalam bracket M tolak 2. Yang ni nilai M dia negatif 4. Dalam bracket M tambah 4. Kemudian kita double check. M darab M dapat tak 2M kuasa 2? M darab M dapat M kuasa 2 je. Tak sama. So kat mana kita nak adjust? Okay. Kita kena adjust lah pula kat sini kan. Okay, cara nak adjust je. Mungkin kita akan buat sini ni 2M. Kan? 2M darab M jadi 2M kuasa 2. So kamu nak buat sini 2M kan? Kalau nak buat sini 2M, make sure kena darab semula. Maksudnya 2 darab M, 2M, 2 darab negatif 2, negatif 4. Macam tu. So dia akan jadi dalam kalkulator dia, dalam bracket 2 darab M, 2M. Yang ni 2 darab 2, 4. Okay. Okay, kita pun double check. Jadi tak? 2M darab M, 2M kuasa 2. Kan, samalah kan? Kalau tak sure, kita buat lagi lah. 2M darab positif 4, dapat positif 8M. Yang ni, negatif 4 darab M, negatif 4M. Yang ni, negatif 4 darab positif 4, negatif 16. So, dia akan jadi 2M kuasa 2. Yang ni, 8M tolak 4M, positif 4M tolak 16. Sama tak? 2M kuasa 2 tambah 4M tolak 16. 2M kuasa 2 tambah 4M tolak 16. Ya, betul. So, inilah dia punya pemfaktoran. Okey. Mungkin ada yang fikir kenapa. Okey, kalau kita buat 2 ni kat sini. Apa jadi? Cuba kita buat. Kalau kamu nak buat apa? Yang ni kan M tolak 2. Asalnya apa? M tolak 2 dengan M tambah 4 kan. Kamu nak buat 2 tu kat sini. Boleh tak? Maksudnya kamu nak buat 2 darab M, 2 darab 4 Tapi kalau macam ni kena try and error lah. Kalau benda macam ni kena try and error. M tolak 2. Ni 2 darab M, 2M. 2 darab 4, 8. Okay, kita tengok jadi ke tak M darab 2M. Okay, 2M kuasa 2. Yang ni M darab 8. Positif 8M. Yang ni negatif 2 darab 2M. Dapatlah negatif 4M. Lepas tu yang ni negatif 2 darab positif 8 dapatlah negatif 16. So dia akan jadi 2M kuasa 2. So yang ni 8M tolak 4M positif 4M. And then ni tolak 16. Sama tak? Soalan kita apa tadi? Okay, ni jawapan kita kan. 2M kuasa 2 tambah 4M tolak 16. So kat sini 2M kuasa 2 tambah 4M tolak 16. Oh, sama juga boleh. Jadi kan pemfaktoran tu ada 2 jenis jawapan Satu tu yang ni. Mana ke?
Okay, yang ni Yang nilai yang pertama tu. Yang kamu buat apa? Kamu buat 2M tolak 4. M tambah 4. Okay, yang lagi satu tu. Yang ni Yang nilai yang lagi satu tu yang nilai kamu dapat. Iaitu M tolak 2. Lepas tu yang ni. 2M tambah 8. Pun sama juga. Oh, maksudnya dia ada dua jenis jawapan. So, kamu jawab macam ni pun boleh. Kamu jawab macam ni pun boleh juga. Okay. Macam ni pun boleh juga. So, ada dua jenis jawapan lah. Okay. Faham ke? Boleh Okay. Contoh lain pula. Ada tak contoh lain? Okay, cikgu rasa sampai sini je lah. Sebab yang lain tu dah tak ada dah. Yang lain ni, ada yang ni. Kita try buat last. 12Y kuasa 2 tambah 8Y tolak 15. Okay, kita try buat yang ni 12Y kuasa 2 tambah 8Y tolak 15. So, yang ni A 12, B je 8, C je negatif 15. Okay, kita masuk kalkulator. Dia tanya A tu nak masukkan apa? 12. B tu nak masukkan 8. C nak masukkan negatif 15. Sama dengan. Okay, dia akan bagi X pertama tu 0.833. Okay, tukar kepada pecahan, tekan A, B, C. So, X pertama adalah 5/6. Yang X yang kedua, negatif 1.5. Tekan A, B, C, dia akan bagi negatif 1/2. So, negatif 1/2. Maksudnya ni pecahan bercampur. Okay, tukar kepada pecahan, tak wajar, dia akan jadi negatif 1/22, 2 tambah 1, 3. 3/2. Okay, so dalam soalan ni dia pakai Y. So, kamu buat Y. Y pertama, ni Y kedua Okay, ni nilai dia. Okay, kita akan buat dua bracket. So, kalau nilai dia positif 5/6, so jadi dalam bracket buat Y tolak 5/6. Ni kat sini negatif 3/2, so dalam bracket dia buat Y tambah 3/2. Okay, disebabkan ni pecahan, 6 ni bawa ni atas. 6 darab Y, yang ni bawa ni atas, 2 darab Y. So, 6 darab Y, 6Y tolak 5, yang ni 2Y tambah 3. Kita pun double check, 6Y darab 2Y, dapat tak? 6Y darab 2Y, 12Y kuasa 2, sama tak? 12Y kuasa 2. Sama. Kalau sama kat sini dah betul lah. Inilah pemfaktoran dia. Yang tak sama tu yang nanti kena adjust tu. Okay. Okay, so untuk pemfaktoran ni, okay, dia punya pemfaktoran ni tak semestinya jawapan dia satu jenis je. Okay, dia mungkin akan ada dua jenis jawapan. Tapi dalam buku teks dia akan bagi jawapan satu jenis kan. Macam tadi kan, macam kita buat yang tadi tu. Yang kita dapat ni, mungkin dalam buku teks dia bagi 2M tolak 4, M tambah 4. Tapi sebenarnya ada juga jawapan yang lain, iaitu M tolak 2, 2M tambah 8 pun jadi juga kalau kembangkan. Jadi juga macam ni. Okay, 2M kuasa 2 tambah 4M tolak 16. Jadi, boleh. Dua-dua jawapan boleh. So, dia boleh jadi dua jenis jawapan. Okay. Okay. So, itulah sahaja. Okay. Pemfaktoran menggunakan kalkulator dengan syarat nilai dia mesti positif. Okay, di bahagian hadapan ni. Macam 12Y kuasa 2. Tapi kalau negatif 12Y kuasa 2 tambah 8Y tolak 15. Dia negatif sini. Tak boleh guna kalkulator. Kita kena buat cara manual. Okay. Try and error. Kalau positif je boleh guna kalkulator. Okay, itu sahaja. Okay. Okay, terima kasih. Bye-bye.